kumpulan kami akan membentangkan sajak-sajak Samad Said. Ini merupakan ahli kumpulan 9 yang terdiri daripada 10 orang ahli kumpulan. Latar belakang Samad Said, nama diberi Abdul Samad bin Muhammad Said. Beliau dilahirkan pada 9 April 1935. Beliau pada asalnya seorang kerani, kemudian menjadi wartawan di Akhbar Fikiran Rakyat Utusan Melayu dan Berita Harian. Jawatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Pengembangan Sastra dalam kumpulan akhbar The New Straits Times. Kini beliau merupakan penulis sepenuh masa. Antara kejayaan beliau pada tahun 1976 dinamakan sebagai Pejuang Sastra di Anugerah Penulis C 1976 oleh Komuniti Kesusastraan Melayu. Pada tahun 1986 Penghargaan Tulisan dan Sumbangan Berterusan kepada Warisan Sastra Negara. Pada tahun 1997 mendapat gelaran Datuk. Pada tahun 2003 menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Pendidikan Kesusastraan di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Antara penerapan tema yang selalu diketengahkan oleh Samad Said ialah semangat patriotisme dalam masyarakat, kehidupan masyarakat. Antara karya yang berkaitan dengan tema semangat patriotisme ialah puisi Hidup Bersama, drama Wira Bukit dan sajak pertama dan terakhir. Antara karya yang bertemakan kehidupan masyarakat ialah novel Salina, Langit Petang dan novel Sungai Mengalir Lesu. Dapat 15 puisi terbaik karya Samad Said. Puisi karya Samad Said yang pertama, Bumi Rezeki. Kedua, Di Atas Padang Sejarah. Ketiga, Gebrengnya Luka. Keempat, Hidup Bersama. Kelima, Janji Demokrasi. Keenam, Kita Ini Tetamu Senja. Ketujuh, Langkah Lestari. Yang ke-8, Memurni Janji. Ke-9, Merindu Ruang. Ke-10, Merindu Buku. Puisi yang seterusnya, Pantun Pilihan Raya. Yang ke-12, Pemimpin Cetak Serukin. Ke-13, Puisi Seram Malam Suaram. Yang ke-14, Senyum Demokrasi. Yang terakhir sekali, Tapak Yang Luhur. Sajak Jika oleh Samad Said. Sajak ini adalah bertemakan tentang kehidupan. Dalam rangkap 1 dan 2, menceritakan tentang lika dan liku dalam kehidupan. Hidup yang semakin dewasa, penuh angan, maka banyak cabaran yang bakal ditempuhi. Hal ini mengajar kita erti perit kehidupan agar kita tidak pernah putus asa. Setiap bait dalam sajak ini sangat indah dan lengkap dengan makna. Sajak ini juga mengajar masyarakat untuk sentiasa tabah dan tidak putus asa dalam hidup. Walau sajak ini pendek, namun ia memberikan pengajaran yang amat bermakna untuk semua masyarakat. Sekarang kita beralih kepada sajak pertama dan terakhir. Sajak ini adalah sajak yang bertemakan patriotik dan ianya sempena menjelangnya kemerdekaan. Sajak ini menerangkan tentang perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tanah air. Pengajak iaitu Samad Said menyatakan bahawa masyarakat bersatu teguh dan bersumpah setia dalam berjuang menuntut kemerdekaan negara. Masyarakat tidak mengira kaum, bersama-sama berani menentang penjajah hingga mencapai hasrat iaitu beroleh kemerdekaan. Walaupun gentar, namun perjuangan untuk mencapai kemerdekaan tetap diteruskan dari detik pertama sehingga detik yang terakhir. Kita ini tetamu senja. Kita datang ini hanya sebagai tetamu senja. Syahdu kan? Best sangat. Untuk dengar lebih lanjut, anda boleh tekan di link di deskripsi YouTube kami. Sajak Tetamu Senja ini merupakan nukilan Samad Said. Ia merupakan karya Melayu yang berasaskan Islam. Hal ini kerana kehidupan orang Melayu banyak dipengaruhi oleh agama Islam itu sendiri. Ia juga memberi mesej tentang keseimbangan kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat. Kehidupan kita sebagai manusia di dunia ini hanyalah sementara dan akan kembali kepada penciptanya pada bila-bila masa sahaja. Sajak Di Atas Padang Sejarah merupakan antologi puisi karya Samad Said. Sajak ini menubuhkan segugus pesan luhur daripada tulisan serta tindakan seorang pendeta tua tentang hasrat untuk demokrasi dan cita-cita bahagia penghidupan bermasyarakat di bawah kemudian pentadbiran yang menjaga kesejahteraan warga. Malah, melalui sajak ini merupakan luahan rakyat yang tertindas oleh kelempengan demokrasi. Di padang inilah pelbagai retorik dilaungkan untuk meredakan rakyat. Puisi seterusnya adalah puisi Hidup Bersama.
Puisi hidup bersama ini bertemakan idealisme bangsa demi kemerdekaan Malaysia. Pada awal puisi ini, Pak Samad menyatakan bahawa zaman peperangan di negara kita sudah lama berakhir tetapi kita masih perlu berusaha dalam mengisi kemerdekaan. Ungkapan pertama beliau saja sudah membuatkan jiwa ini bergetar dan masih mahu mendengar lagi apa yang akan disampaikan oleh beliau. Pada pengakhiran puisi ini pula, beliau menyentuh tentang kebersamaan yang perlu ada oleh setiap lapisan masyarakat di negara kita dalam meneruskan pengisian kemerdekaan. Puisi ini bukan sahaja mempunyai ayat yang indah, bahkan mempunyai 1000 makna tersurat dan tersirat yang perlu kita hayati dalam mengekalkan kemerdekaan negara pelbagai bangsa. Puisi ini juga perlu diperdengarkan kepada masyarakat Malaysia agar mereka dapat menghadam mesej yang ingin disampaikan oleh Pak Samad dan terkesan dengan kata-kata perjuangan yang disampaikan oleh beliau. Seterusnya, puisi Tapak Yang Luhur. Sajak ini merupakan antologi puisi karya A. Samad Said. Puisi ini istimewa untuk Dr. Burhanuddin yang merupakan pahlawan umat. Beliau yang mempunyai semangat yang membara dalam memerdekakan bangsa dan berjuang tanpa melihat pagi dan malam, tetap tegak mempertahankannya. Gagah berjuang di zaman yang penuh kekejaman dan menyemangat bangsa untuk bangkit tegas dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sajak seterusnya ialah Generasi Yang Gagah. Sajak Generasi Yang Gagah merupakan salah satu karya A. Samad Said. Penyair telah memperlihat watak anak-anak generasi baharu yang dikelilingi dengan situasi dan pengalaman-pengalaman hidup yang diwarisi daripada generasi lampau. Segala peristiwa lampau yang membelenggu generasi terdahulu diharapkan tidak lagi berlaku pada zaman kini. Mereka akan sentiasa memelihara segala kenikmatan yang diperoleh dengan penuh kesetiaan dan kebanggaan. Frasa bangga mengibarkan bendera bangsanya memperlihat semangat patriotik yang tinggi kerana bendera negara wajar ditegakkan dan sebagai warga negara yang mempunyai semangat jati diri akan sanggup mempertahankan negara daripada ancaman musuh yang cuba merosakkan kedaulatan negara.